Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Adibah Binti Hamidan. Nombor materi saya adalah 67047. Hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya iaitu tata cara dan juga kepentingan kurator Museum Tanjung Balau diadaptasi sebagai teori dan praktikal di IPTA dan juga IPTS. Supervisor projek tahun akhir saya ialah Encik Badrul Hisham bin Muhammad Tahir. Topik yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah ringkasan daripada bab 1, bab 2 dan juga bab 3. Dan secara terperinci ialah ringkasan daripada bab 4, analisa kajian, dan juga ringkasan bab 5 daripada rumusan, kesimpulan dan juga cadangan. Ringkasan daripada bab 1 iaitu pengenalan. Pertama ialah permasalahan kajian. Kali ini berlaku bukan hanya di Malaysia, bahkan seluruh Asia Tenggara. Di Malaysia, kita belum mengajar mempunyai program kriteria khusus yang ditawarkan oleh institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Yang kedua ialah kurator Balai Seni Negara, iaitu Encik Batin yang berkata bahawa peranan kurator sering disalah artikan sebagai sekadar penggantung karya atau pameran. Ilmu kuratorial ini kurang dikedekan kepada orang awam serta pelajar institusi awam ataupun swasta kerana mengalami masalah ketidakfahaman sesiapa saja yang mengetahui peranan kurator. Yang kedua ialah objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti pemahaman individu terhadap tata cara dan kepentingan tugas kurator dalam menguruskan galeri pameran. Yang kedua ialah mengkaji faktor kenapa ilmu kuratorial ini tidak didedahkan kepada pelajar dari IPTA dan juga IPTS. Yang ketiga ialah mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh kurator dalam mengendalikan galeri pameran. Soalan kajian. Siapakah kurator galeri pameran? Apakah tata cara dan juga kepentingan tugas kurator dalam menguruskan galeri pameran? Yang kedua ialah mengapa ilmu kuratorial ini kurang didedahkan kepada pelajar IPTA dan juga IPTS dalam sesi perkuliahan. Adakah perlu dipraktikal di setiap galeri universiti? Yang ketiga ialah apakah cabaran yang dihadapi oleh kurator dalam mengendalikan galeri pameran? Bab 2 iaitu sorotan kesusasteraan. Menurut Muhammad Faizwan Ahmad, kurator galeri seni Universiti Malaysia Sarawak, bidang kurator ini adalah satu kelompokan yang diisi oleh mereka yang kebanyakannya mempunyai latar belakang sebagai seniman dalam artikel lain oleh beliau. Yang kedua ialah terdapat beberapa perkara yang boleh diambil kira oleh seseorang kurator. Kelompokan peranan kurator wujud bukan sahaja di Malaysia, malah terjadi di kebanyakan negara Asia Tenggara. Ringkasan bab 3 iaitu metodologi kajian. Penyelidikan ini dijalankan berdasarkan kaedah mixed method, iaitu menggunakan kaedah kualitatif dan juga kaedah kuantitatif. Melalui kajian kualitatif, pengkaji membuat seorang penolong kurator muzium iaitu Encik Muhammad Iqbal Al-Rosli dan juga menggunakan kaedah kuantitatif pula melibatkan 100 orang responden bebas serta pelajar universiti IPTA dan juga IPTS dengan menggunakan Google Form. Bab 4 iaitu merupakan analisa dapatan kajian. Terbahagi kepada 4 bahagian iaitu bahagian A merupakan demografi responden, bahagian B ialah mengenal pasti pemahaman individu terhadap tata cara dan juga kepentingan tugas kurator dalam menguruskan galeri pameran. Bahagian C ialah mengkaji faktor kenapa ilmu kuratorial ini tidak didedahkan kepada pelajar dari IPTA dan juga IPTS. Bahagian D ialah mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh kurator dalam mengendalikan galeri pameran. Hasil daripada dapatan kajian ini telah dianalisis menggunakan kaedah yang dinyatakan di bab 3. Data yang diperoleh adalah hasil dapatan daripada melakukan temubual dan juga soal selidik melalui Google Form yang telah diedarkan. Kaedah analisis tersebut telah memudahkan pengkaji untuk membuat penulisan yang lengkap. Berikut merupakan analisa deskriptif bagi demografi responden, iaitu jantina. Jadual dan juga catapan menunjukkan taburan kekerapan dan juga peratus responden mengikut jantina. Daripada jumlah dan catapan tersebut ialah bilangan responden perempuan lebih ramai iaitu 53 responden, iaitu 53% berbanding daripada responden lelaki iaitu 47 orang, iaitu 47%. Jumlah tersebut ialah 100 orang. Merujuk kepada catapan menunjukkan taburan kekerapan dan juga peratus responden mengikut umur. Daripada jumlah dan catapan berikut, pada umur 20 hingga 25 tahun adalah lebih ramai berbanding peringkat umur yang lain iaitu seramai 54 responden.
dengan 54%. Bagi peringkat umur 26 hingga 30 tahun, seramai 18 responden iaitu bersamaan 18%. Manakala bagi umur 31 hingga 35 tahun, seramai 10 responden iaitu 10%. Bagi peringkat umur 36 hingga 40 tahun, adalah seramai 8 responden iaitu bersamaan 8%. Bagi responden peringkat umur 51 tahun ke atas adalah seramai 5 responden iaitu 5%. Selain itu, bagi responden umur 41 hingga 45 tahun adalah seramai 4 orang dengan peratus 4%. Akhir sekali, bagi responden peringkat umur 46 hingga 50 tahun adalah mencatatkan satu responden dengan peratus 1. Merujuk jadual dan juga carta pie adalah taburan kekerapan dan juga peratus bagi bangsa. Bagi bangsa Melayu merupakan majoriti yang paling ramai iaitu 69 responden iaitu bersamaan 69%. Manakala bagi bangsa Iban iaitu 8 responden bersamaan 8%. Selain itu bagi bangsa lain-lain yang dinyatakan di bawah adalah seramai 6 responden iaitu bersamaan 6%. Seterusnya, bagi bangsa Cina adalah 10 responden sahaja bersamaan 10%. Bagi bangsa Melanau hanya 5 responden sahaja iaitu 5%. Dan akhir sekali ialah bagi bangsa Bidayuh adalah 2 responden sahaja iaitu 2%. Bagi taraf pendidikan pula menunjukkan taburan kekerapan 6% bagi taraf pendidikan. Bagi taraf pendidikan ijazah sarjana muda selama 51 responden bersamaan 1%. Selain itu, bagi taraf pendidikan SPM adalah 11 responden bersamaan 11%. Manakala bagi PMR adalah seramai 4 responden iaitu 4%. Bagi taraf pendidikan STPM, Diploma Sijil Matrikulasi dan juga asasi adalah 24 responden iaitu bersamaan 24%. Seterusnya bagi PhD, hanya 4 responden sahaja iaitu 4%. Akhir sekali adalah ijazah sarjana iaitu 6 responden sahaja bersamaan 6%. Bagi sektor pekerjaan, jadual dan juga carta pie menunjukkan taburan kekerapan dan juga peratus bagi pekerjaan. Bagi pekerjaan kerajaan adalah 14 responden iaitu 14%. Selain itu, bagi pekerjaan swasta adalah 20 responden iaitu bersamaan 20%. Manakala bagi yang tidak bekerja adalah 7 responden sahaja iaitu 7%. Seterusnya, bagi yang bekerja sendiri adalah 10 responden sahaja iaitu 10%. Akhir sekali adalah pelajar merupakan majoriti paling ramai iaitu 49 responden iaitu 49%. Jadual dan juga graf di atas menunjukkan tentang penyataan kereta merupakan orang yang bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran Muzium Tanjung Balau yang banyak mengadakan program-program tahunan serta lawatan dari komuniti sama ada di luar dan juga dalam negara. Majoriti responden seramai 59 orang iaitu bersamaan 59% adalah setuju terhadap pernyataan tersebut. Seterusnya ialah bagi responden yang sangat setuju adalah seramai 25 orang iaitu 25%. Manakala status responden tidak pasti adalah hanya 15 responden sahaja iaitu 15%. Akhir sekali bagi status responden tidak setuju adalah 1 responden iaitu 1%. Jadual dan juga graf di atas menunjukkan tentang penyataan aktiviti yang dilakukan oleh seorang kereta adalah pemerah pemuziuman dan konservasi barangan peninggalan purba, penyelidikan arkeologi dan alam fauna, memberi khidmat nasihat semuzium serta menyediakan laporan tahunan. Muzium Tanjung Balau mempunyai galeri 4 galeri tersendiri seperti galeri geologi, galeri kapal karam Desaru, galeri pemeraman musim, galeri keselamatan dan juga komunikasi laut serta bahagian perahu-perahu. Majoriti responden seramai 59 orang iaitu dengan 59% setuju terhadap penyataan tersebut. Seterusnya, bagi responden yang sangat setuju adalah seramai 30 orang iaitu bersamaan 30%. Manakala bagi status tidak pasti adalah 10 orang sahaja iaitu 10%.
Dan bagi responden terhadap pernyataan tidak setuju adalah hanya satu responden sahaja bersamaan 1%. Jadual dan graf di atas menunjukkan tentang pernyataan seorang kurator perlu memiliki ijazah dalam bidang sosiologi, geologi, sastra, seni lukis, seni reka, seni halus, seni bina atau konservasi yang diiktiraf oleh kerajaan. Majoriti responden seramai 57 orang iaitu bersamaan 57% setuju terhadap pernyataan tersebut. Seterusnya, bagi responden yang sangat setuju terhadap pernyataan tersebut pula ialah seramai 24 orang iaitu 24%. Manakala bagi status tidak pasti yang menunjukkan pernyataan tersebut adalah 18 responden iaitu bersamaan 18%. Akhir sekali adalah bagi status tidak setuju adalah 1 orang iaitu peratus 1. Jadual dan graf di atas menunjukkan tentang pernyataan seorang kurator tidak boleh membuat penawaran objek tujuan jualan persendirian dan mempertimbangkan pemindahannya ke institusi lain. Majoriti responden seramai 57 orang iaitu 57% setuju terhadap pernyataan tersebut. Seterusnya ialah bagi responden yang sangat setuju adalah 19 orang iaitu 19%. Manakala bagi status tidak pasti terhadap pernyataan tersebut adalah seramai 24 responden sahaja iaitu bersamaan 24%. Jadual dan graf di atas menunjukkan pernyataan kurator merupakan individu yang menggerakkan sesuatu aktiviti dalam sebuah galeri maupun muzium melalui kuratorialnya. Majoriti responden seramai 62 responden iaitu bersamaan 62% bersetuju terhadap pernyataan tersebut. Seterusnya, bagi responden sangat setuju adalah seramai 24 orang iaitu bersamaan 24% terhadap pernyataan tersebut. Manakala bagi status tidak pasti adalah 13 responden sahaja iaitu 13%. Dan bagi responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan berikut adalah seorang responden sahaja iaitu 1%. Jadual dan graf di atas adalah menunjukkan tentang pernyataan kurator juga belum mempunyai ilmu pengetahuan dalam menjalankan kerja-kerja pemulihan tanah, tapak tanah, minuman bersejarah dan sebagainya. Majoriti responden seramai 65 responden iaitu bersamaan 56% setuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, bagi responden yang sangat setuju adalah seramai 29 orang iaitu bersamaan 29%. Manakala bagi status tidak pasti yang menunjukkan pernyataan tersebut dan tahap penerimaan responden terhadap pernyataan tersebut adalah 14 orang sahaja iaitu 14%. Akhir sekali, bagi responden status tidak pasti adalah seorang sahaja iaitu 1%. Jadual dan graf di atas menunjukkan tentang pernyataan kurator mestilah penuh beradab, bersopan santun ketika di mana-mana sahaja dan sentiasa memperbaharui pengetahuan diri terhadap ilmu-ilmu yang perlu ada untuk menguruskan sebuah muzium. Majoriti responden dengan skala setuju ialah seramai 61 orang dengan 61%. Seterusnya, bagi status sangat setuju adalah seramai 28 responden iaitu bersamaan 28%. Manakala bagi status sangat setuju adalah seramai 28 orang sahaja iaitu 28%. Manakala bagi status tidak pasti adalah 10 orang sahaja dengan 10%. Akhir sekali, bagi status tidak setuju adalah seorang sahaja iaitu 1%. Jadual dan graf di atas menunjukkan tentang pernyataan kurator dianggap pendidik sebagai atau tenaga pengajar yang mampu memberikan pendidikan secara formal atau tidak formal kepada masyarakat yang melawati galeri dan muzium. Majoriti responden seramai 53 responden iaitu bersamaan 53% setuju terhadap pernyataan tersebut. Seterusnya, bagi responden yang sangat setuju terhadap pernyataan tersebut adalah seramai 29 responden iaitu bersamaan 29%. Akhir sekali, bagi status tidak pasti terhadap pernyataan tersebut adalah 18 responden sahaja iaitu bersamaan 18%. Jadual dan juga cartapai di atas menunjukkan tentang pernyataan
Sabdara subjek bagi ilmu kereta yang kurang didedahkan kepada pelajar. Mereka menganggap pembelajaran ilmu hanya sebagai teori sahaja. Majoriti responden seramai 47 responden iaitu bersamaan 47 responden setuju terhadap pernyataan tersebut. Seterusnya, bagi responden tidak pasti adalah seramai 27 responden iaitu bersamaan 27% dengan pernyataan tersebut. Selain itu, bagi pernyataan sangat setuju adalah dengan 20 responden iaitu bersamaan 20%. Bagi responden sangat tidak setuju adalah 4 responden sahaja dengan 4%. Sekali, bagi responden sangat tidak setuju adalah 2 orang sahaja dengan peratus 2. Jadual dan juga catapan di atas menunjukkan tentang pernyataan tawaran khusus dalam bidang kereta tidak dilaksanakan lagi. Majoriti seramai 40 orang iaitu 40% setuju terhadap pernyataan tersebut. Seterusnya bagi responden yang tidak pasti iaitu 30 responden dengan 30%. Selain itu, bagi status responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut adalah 19 responden iaitu 19%. Bagi responden tidak setuju adalah 7 orang sahaja bersamaan 7%. Lagi sekali, bagi responden sangat tidak setuju adalah 4 orang sahaja dengan 4%. Jadual dan juga catapan di atas menunjukkan tentang pernyataan bahawa pelajar menganggap kursus ini susah untuk difahami. Majoriti responden seramai 44 orang iaitu bersamaan 44% setuju terhadap pernyataan tersebut. Seterusnya bagi responden yang tidak pasti iaitu 27 responden dengan 27%. Selain itu, bagi status responden sangat setuju adalah 20 orang dengan pernyataan tersebut adalah responden iaitu 20%. Bagi responden tidak setuju adalah 6 orang sahaja iaitu bersamaan 6%. Akhir sekali, bagi responden yang tidak setuju adalah 3 orang sahaja dengan 3%. Jadual dan juga catapan di atas menunjukkan tentang pernyataan generasi muda kurang minat untuk memahami apa itu kerja kereta muzium. Majoriti responden seramai 53 orang iaitu bersamaan 53% setuju terhadap pernyataan tersebut. Seterusnya bagi responden yang sangat setuju iaitu 26 responden dengan 26%. Selain itu, bagi status responden tidak pasti dengan pernyataan tersebut adalah 19 responden iaitu bersamaan 19%. Lagi sekali, bagi responden sangat tidak setuju adalah 2 orang sahaja iaitu dengan 2%. Jadual dan juga catapan di atas menunjukkan tentang pernyataan pelajar latihan industri lebih gemar memilih skop pekerjaan berkenaan produksi perfilman, pendidikan, kraf tangan dan kurang memilih institusi berkenaan muzium ataupun galeri. Majoriti responden seramai 54 orang iaitu bersamaan 54% setuju terhadap pernyataan tersebut. Seterusnya, bagi responden yang sangat setuju serta tidak pasti adalah mempunyai responden dan peratus yang sama iaitu 23 responden dan 23%. Jadual dan juga catapan di atas menunjukkan tentang pernyataan cabaran galeri secara fizikal iaitu perkembangan bahan, kekangan pertukan ruang yang terhad, kompetensi staf serta pelbagaian jenis dan bentuk bahan. Majoriti responden adalah 50 orang iaitu 50% setuju terhadap pernyataan tersebut. Seterusnya bagi responden yang sangat setuju iaitu 37 responden dengan 37%. Dan itu bagi status responden tidak pasti dengan pernyataan tersebut adalah 13 responden iaitu bersamaan 13%. Jadual dan juga catapan di atas menunjukkan tentang pernyataan cabaran menggalakkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti seni. Jadual dan juga catapan di atas menunjukkan tentang pernyataan cabaran urus niaga dalam mewujudkan transaksi jual beli karya dan sebagainya. Majoriti responden seramai 58 orang iaitu bersamaan 58% setuju terhadap pernyataan tersebut. Seterusnya bagi responden yang sangat setuju iaitu 26 responden bersamaan 26%. Seitu bagi status responden tidak pasti dengan pernyataan tersebut adalah 14 responden iaitu bersamaan 14%. Lagi sekali bagi status sangat tidak setuju
Jadual dan juga cetapan di atas menunjukkan penyertaan cabaran seorang kurator adalah peranan dalam mencari objek ataupun subjek yang mampu menarik minat orang ramai mengunjungi muzium kerana sesuatu objek hanya dapat dirasakan oleh para penyelidik tetapi tidak menarik bagi orang ramai. Majoriti responden selama 59 orang ini iaitu bersamaan 59% bersetuju terhadap pernyataan tersebut. Seterusnya, bagi responden yang sangat setuju iaitu 28 responden dengan bersamaan 25%. Selain itu, bagi status responden tidak pasti dengan pernyataan tersebut adalah 13 responden sahaja iaitu bersamaan 13%. Hasil daripada dapatan tembual yang pertama ialah dalam asal analisis tembual ini, pengaji telah menemubual seorang penolong kurator iaitu Encik Muhammad Iqbal Mirrosli. Dahulu beliau merupakan pegawai Lembaga Kemajuan Johor Tenggara pada 1 Februari 2007 dan kini menjadi penolong kurator pangkat S27 dan dinaikkan pangkat ke S32. Berkhidmat menjadi penolong kurator pada tahun 2009 sehingga 2022. Pengalaman sebagai kurator muzium adalah untuk menjaga serta menektaraf muzium serta galeri menjadi sebuah muzium Nusantara yang pertama. Dahulunya, muzium nelayan ini tidak terlalu dikenali serta muzium tersebut kelihatan suram. Sejak dari itu, beliau mengambil alih untuk mengubah segala persepsi serta mengurus kesemua pameran serta galeri sehingga kini. Berikut adalah merupakan soalan-soalan serta jawapan dari tembual antara pengkaji dan juga penolong kurator Muzium Tanjung Balai iaitu Encik Muhammad Iqbal Mirrosli. Kesimpulan daripada apa yang saya dapat nyatakan adalah ilmu pengetahuan tentang bidang kuratorial ini juga perlu ada pada setiap kurator. Kurator yang benar-benar berlatih dalam bidangnya sangat diperlukan bagi mengisi kelompokan yang ada. Kurator juga mempunyai banyak peranan besar dalam mencorak dan setiap perkembangan seni visual. Kurator mempunyai peranan yang besar dalam untuk mengubah segala banyak usaha-usaha untuk meninjau semula peranan galeri, institusi awam yang dilakukan oleh kurator-kurator di luar sana. Itu juga dilakukan pada seni visual di Malaysia. Kurator menulis tentang sejarah kuratorial, berinovasi dalam kerangka pameran, memanjakan kuratorial kepada aktiviti pendidikan dan dalam beberapa perkara-perkara kes kurator beriltizam untuk memilih tempat-tempat yang di luar dunia. Bab yang diakhiri menunjukkan hasil daripada dapatan kajian daripada soal selidik dan juga tembual bagi menyatakan soalan-soalan kajian tersebut. Kajian-kajian ini telah disokong oleh suratan kajian dan juga menguatkan hasil dapatan kajian ini. Bab ini adalah merupakan kesimpulan dari kajian umum serta cadangan yang mengetengahkan objektif utama ini serta batasan yang dihadapi dalam kajian ini. Antara cadangan yang saya ingin memperketengahkan ialah daripada pihak Muzium Nelayan Tanjung Balok. Pihak Muzium Tanjung Balok telah banyak memberi inspirasi dalam mengendalikan galeri pameran ini dengan aktiviti-aktiviti yang dapat menarik minat pengunjung serta keterlibatan pengunjung dari negara luar yang menunjukkan impak positif terhadap muzium tersebut. Yang kedua ialah dari pihak universiti awam dan swasta. Subjek teras kurator semakin kurang didedahkan oleh universiti awam. Belum ada di setiap universiti di negara ini yang menawarkan bidang pengajian pengkhususan untuk pelajar yang betul-betul hendak berjaya. Sekian, terima kasih.